أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, apa khabar? Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dipertemukan pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan untuk edisi pada hari ini Rabu 11 Ogos 2021 juga bersamaan dengan 2 Muharram 1443 Hijri. Dan selamat tahun baru Hijrah. Salam al-Hijrah saya ucapkan kepada seluruh para penonton yang menonton kita. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita Allah Subhanahu wa taala kurniakan yang baik-baik insya-Allah, azam yang baik-baik, niat yang baik-baik. Dan sebagaimana biasa pada pagi ini kita membicarakan ataupun membincangkan topik fik pembantu rumah. Dan kita bawakan bintang ilmuwan ke studio pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih bagi Ustaz atas kesudian untuk bersama-sama pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz. Dan sebagaimana biasa, para penonton, bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677. Dan anda juga boleh paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan untuk anda yang menonton menerusi TV3, kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan para penonton, kita saksikan terlebih dahulu statistik pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Baik. Sehingga semalam, kes baharu sebanyak 19,991 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan 1,299,767 kes. Manakala 201 kes kematian baharu dicatatkan, dan ini menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan sebanyak 11,162 kes, manakala 16,258 kes sembuh baharu, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 1,057,843 kes. Saudara sedang penonton, ayuh sama-sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita, kepada negara kita khususnya daripada belenggu pandemik COVID-19 ini. Insya-Allah dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Baiklah Ustaz, topik kita pada pagi ini fik pembantu rumah. Jadi untuk mukadimah topik, saya serahkan kepada yang berbagi Ustaz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya belakan Da'i Anas selaku moderator kita ataupun pengemudi rancangan kita Tanyalah Ustaz edisi pagi ini. Kemudian semua penerbit, kru-kru rancangan Tanyalah Ustaz, kemudian sinar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berbincang tentang topik Ma'al Hijrah semalam. Jadi hari ini kita sambung tentang berkait dengan fik pembantu rumah, yang mana serba ringkasnya berkaitan dengan fik pembantu rumah ni dia ada kaitan juga dengan fik berkaitan dengan hamba. Jadi hamba dalam Islam ni dia berbeza, banyak sangat perbezaan, tetapi ada sedikit daripada sudut persamaan hukum, daripada sudut perbincangan yang kita nak dedahkan ataupun kita bincangkan pada pagi ini.
Jadi secara asasnya tentang pembantu rumah ni kita tengok sorotan sejarah daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kita lihat sebenarnya memang adalah Nabi SAW ini banyak sahabat-sahabat yang jadi pembantu Nabi, yang dipanggil sebagai khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok cerita Piramli tu dia kata khadam, ya khadam, ada dia punya panggilannya. Jadi Nabi SAW itu ada pembantu, dan antaranya adalah seperti mana disebutkan oleh ramai di kalangan para ulama, antara oleh Imam Suyuti dalam kitab beliau Jami'ul Ahadith, disebut juga dalam kitab Kanzul Umal dan sebagainya. Antara pelopor ataupun antara kita kata pembantu-pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana Saidina Anas bin Malik, seperti mana juga pembantu Nabi SAW Abu Musa Al-Asy'ari, yang mana tugasnya dia jadi pengawal peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana juga sahabat yang lain, Abu Zal Al-Ghifari, Saidina Abu Zal Al-Ghifari, dia fokus dia adalah tolong perahkan susu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Kemudian juga antaranya sahabiah wanita Nabi Ummu Aiman. Ummu Aiman ni tugas dia adalah membantu Nabi nak uruskan tentang wuduk Nabi, nak uruskan juga tentang Nabi nak beristinja, bekalan air dan sebagainya. Dan begitu jugalah sahabat-sahabat yang lain seperti mana Saidina Abdullah bin Mas'ud, yang tugasnya adalah menyediakan sandal Nabi, kasut Nabi, selipar Nabi itu disediakan, dan juga kayu bersugi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian jugalah Saidina Abdullah ibn Abbas, Uqbah bin Amir dan sebagainya yang jadi tukang tuntun ataupun yang membawa kenderaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nampak di sini, maksudnya benda tu berlakulah di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma daripada sudut praktikal semasanya, kalau kita tengok juga dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitulah ketika mana Sayyidatina Fatimah dan juga Sayyidina Ali, yang mana mereka ini antara tugas di dapur Sayyidatina Fatimah ni adalah kita kata membuat roti. Dia adalah dia punya pengisar dia dan sebagainya kan. Jadi dengan sebab itu ada beberapa ketika tu Sayyidatina Fatimah mengadu kepada Sayyidina Ali, tangan dia ni rasa sakit. Mungkin terkena apa-apa dah, maksud mengisar tu kan. Jadi rasa sakit. Dan kemudian pada waktu itu Sayyidina Ali pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya bila datang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Nabi tak ada di rumah. Yang ada adalah Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah pun sampaikan, ataupun Sayyidina Ali sampaikan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana benda ni berlaku dekat rumah. Dan pada malam itu juga dia cerita ambil tindakan cepat kan. Nabi SAW bila pulang dan dibagi tahu oleh Sayyidatina Aisyah, maka Nabi SAW pergi ke rumah Sayyidina Ali dan pergi ke dalam bilik Sayyidina Ali dengan izin dan sebagainya, dan kemudian duduk di sebelah di antara Sayyidatina Fatimah dan juga Sayyidina Ali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal adullukuma ala ma huwa khairun min khadim. Hendakkah aku bagi tahu kepada kamu perkara yang lebih baik daripada kamu dapatkan seorang pembantu rumah. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sayyidatina Fatimah, kata Sayyidina Ali, sudah tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu sebenarnya zikir 33 kali subhanallah, zikir 33 kali alhamdulillah, zikir 33 kali Allahu akbar. Yang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadza khairun min khadin. Itu khairun lakuma min khadin, maka itu adalah lebih baik untuk kamu berdua daripada kamu mendapatkan seorang hamba. Baik, kita tengok apa fiqahnya dan kaitan semasa hadis ini dengan perbincangan kita. Pertama sekali, kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar ketika mana mensyarahkan hadis ni dalam kitabnya yang terkenal Fathul Bari, menyatakan yang pertama sekali bila disebut khadim, khadim ini dia boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Kan boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Itu fiqh yang pertama, hukum yang pertama kita dapat belajar. Yang kedua adalah bila Nabi SAW sebut kamu lebih baik baca subhanallah kan, baca Allahu akbar, baca alhamdulillah lebih baik daripada kamu ada khadam ataupun ada pembantu. Adakah menunjukkan bahawa dia ini tak perlu kepada pembantu rumah? Ataupun sebenarnya kamu zikir je lah macam tu kan. Tapi sebenarnya seperti mana disebut oleh sebahagian para ulama, antara Imam Ibn Hajar, disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, disebut juga oleh Syekh Dr. Al-Qaradawi dalam kitab beliau Fatawa Mu'asarah. Maksudnya kalau di sana ada keperluan, di sana ada, bukan Nabi kata tak payah, tak, Nabi kata lebih baik, afdal untuk kamu, lebih baik untuk kamu. Maksudnya kalau kamu nak juga, sebab waktu tu hamba tak ada ataupun pembantu
di sisi Nabi tak ada, macam mana nak bagi? Kan? Tapi kalau ada, mungkin Nabi akan bagi. Jadi menunjukkan bahawa hukumnya, kata Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dan Syekh Dr. Suqaradawi, harus kalau ada keperluan. Harus kalau di sana ada bab-bab kepentingan yang memerlukan kepada pembantu rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada hadis ni kita dapat belajar Nabi membuat tindakan cepat sebagai seorang mertua. Kan, sebagai seorang mertua, sebagai ayah mertua, macam mana nak selesaikan masalah perbincangan yang ada di kalangan menantunya ataupun di kalangan anaknya. Dan kemudian yang keempat juga, kita dapat melihat bahawa disunnahkan sebelum tidur itu, mungkin ada bantuannya daripada Allah dan kemudian kebaikannya untuk kita berzikir 33 subhanallah, kemudian Allahu akbar, dan juga alhamdulillah 33. Dan hadis yang saya sebutkan tadi adalah hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Muslim, dan fiqh perbincangan yang kita insya-Allah sebagai mukadimah memulakan program kita pada pagi ini insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah, tu antara mukadimah ataupun permulaan yang cukup baik daripada Fadil Ustaz Mustafar. Dan masya-Allah, tabarakallah, kita nak raikan Ustaz soalan daripada sahabat kita. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin kita boleh berehat terlebih dahulu untuk slot pertama ini. InsyaAllah banyak lagi akan kita kongsikan. Kita berjeda seketika, Tanyalah Ustaz kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara topik fiqh pembantu rumah. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Mustafar Mamasuki. Dan Ustaz, kita nak raikan soalan yang pertama menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya untuk topik kita pada pagi ini. Jai bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya Ustaz, yang pertama, apakah perbezaan antara pembantu rumah dan hamba sahaya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang kedua, pembantu rumah juga manusia biasa. Fitrah manusia mempunyai nafsu serta keinginan dan perasaan ingin disayangi. Bagaimanakah untuk menangani situasi begini? Terima kasih. Soalan nombor 2 tu saya setuju sikit. InsyaAllah, tabarakallah. InsyaAllah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Jai yang bertanya. Persoalan berkaitan dengan hamba dan juga pembantu di zaman Nabi, ataupun mungkin juga pembantu rumah di zaman kita lah. Jadi secara umumnya kita kena faham dalam fiqh Islam ini, seperti mana di zaman awal lagi ataupun pada kurun yang awal lagi dibincangkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan juga dibincangkan oleh Imam Malik rahimahullah, dan juga Imam Ibn Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, tentang isu berkaitan dengan hamba. Maka hamba satu isu yang lain, adapun pembantu rumah juga adalah isu yang lain. Tapi seperti saya sebutkan di awal tadi, berkaitan dengan hukum hakam fiqh tu ada sedikit dia punya persamaan. Jadi secara umumnya apakah perbezaan? Pertama sekali, kalau kita melihat daripada sudut fiqhnya, hukum-hukumnya, hamba ini diperolehi dengan 3 perkara, ataupun boleh jadi 3 perkara. Pertama sekali adalah hamba itu diperolehi daripada dipanggil sebagai peperangan. Melalui peperangan di antara orang Muslim dengan orang kafir dan sebagainya, maka dengan dapat tawanan itu dia dijadikan sebagai hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba di zaman Nabi SAW itu dia lebih kepada apa yang kita sebutkan, dia punya konsep dia itu, dia ada hukum hakam yang berbeza. Iaitulah antaranya bila mana bab berkaitan dengan haji, tidak diwajibkan haji. Pembantu rumah wajib pergi haji. Kan? Kemudian juga daripada sudut pemberian kita kata nafkah. Kemudian daripada sudut dia punya anak itu nanti, hukumnya anak yang lahir daripada kita kata digauli oleh tuannya itu, maka hukumnya adalah sebagai perbincangan di kalangan fuqaha, sama ada mungkin akan dibebaskan ataupun tidak. Ada dia punya umul walad istilahnya, ada dia punya mukatab istilahnya, ada mudabbar dan sebagainya. Ada perbincangan fiqh. Adapun pembantu rumah pada zaman sekarang, pembantu rumah yang ada di zaman Nabi, Nabi telah bebaskan. Kalau tengok kepada semua, Salman Al-Farisi sebagai contoh.
Kan sebagai contohnya lagi Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana asalnya daripada hamba. Dan contoh Sayyidina Salman ni dia mukatab. Mukatab ni maksudnya ialah satu orang hamba yang dia tuan dia tu boleh bebaskan dia, tapi dengan syarat dia kena bayar kepada tuan dia. Maksudnya ada bayaran-bayaran tertentu, dan sahabat ramai-ramai pakat tolong. Dalam hadis riwayat pada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dalam riwayat Imam Ahmad, sahabat ramai-ramai tolong, akhirnya beliau dibebaskan dengan pembayaran itu. Jadi nak ceritanya pembantu rumah zaman Nabi ada dia punya konsep tersendiri dan dibebaskan. Adapun hamba itu dia ada keterbatasan daripada sudut asasnya. Adapun pembantu rumah kita pada zaman sekarang, maka kontrak dia, kita tahu kontrak dia apa? Akad dia apa? Akadnya adalah dipanggil ijarah. Maksudnya apa? Kita gajikan dia. Betul. Kita sewakan dia. Maksudnya macam kita kerja kat pejabat lah. Jadi kita ni digunakan kemahiran kita menggunakan komputer sebagai contoh. So majikan bayar gaji pada kita. Jadi yang ni mengemas rumah, menyapu rumah, mungkin tolong masak, kemudian juga apa-apa yang berkaitan dengan hal ehwal rumah, maka yang tu dibayarkan gaji. Jadi dengan istilah ini kita kata sangat berbeza lah daripada sudut hamba, dan banyak lagi perkara-perkara yang membezakan di antara hamba dan juga pembantu rumah yang ada di zaman sekarang. Dan bila kita sebut tentang kasih sayang, kan, bila kita sebut juga tentang dia punya fitrah manusia yang memerlukan kepada penghargaan sebagai contoh, kita daripada sudut asasnya Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam surah Al-Qasas pada ayat 77, Allah menyatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu berlakulah ihsan, berlakulah baik seperti mana Allah berlaku baik kepada kamu. Dan dalam surah Al-Baqarah juga Allah menyatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kamu melakukan kebaikan dan sesungguhnya Allah menyukai kebaikan itu, ataupun Allah menyukai kamu melakukan kebaikan. Jadi kadang-kala sebenarnya apa yang dia buat, contoh dalam istilah ni kita panggil sebagai PRA, pembantu rumah asing. Itu istilah yang digunakan oleh immigration lah. Betul. Jadi pembantu rumah asing ni kadang-kadang tinggalkan kampung, tinggalkan tempat, dibawa masuk tu ada bayaran-bayaran tertentu, upah tertentu, dan ini sudah tentu sedih, kan, sudah tentu dia memerlukan tempat bergantung, makan, hidup, minum dan sebagainya. Maka sudah tentu kita sebagai seorang majikan berlaku ihsan dan juga daripada sudut asasnya. Dan saya nampak juga bukan kita hanya memandang negatif kepada mereka, tapi pandangan yang sangat positif. Betul. Sebab banyak kalau kita tengok di Malaysia sendiri, yang mana majikannya sangat sayang kepada pembantu rumahnya. Betul. Yang berbakti sungguh-sungguh, ialah dengan ikhlasnya, dengan jujur dan sebagainya. Maka sudah tentu insya-Allah kita sebut tadi, kalau pembantu rumah buat baik ataupun menjalankan lunas-lunas yang sepatutnya, begitu juga majikan buat baik, membantu dan melunaskan apa yang sebaiknya daripada majikan kepada pembantu rumah, maka sudah tentu insya-Allah dapat daripada hubungan kasih sayang persaudaraan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, mudah-mudahan kebaikannya. Dan tuan rumah juga semestinya perlu meletakkan ataupun berlaku adil lah kepada pembantu rumah, kerana mereka juga seperti mana kita tahu mempunyai lumrah fitrah manusiawi seperti ingin berkahwin dan sebagainya, maka perlu dilunaskan dengan lunas undang-undang yang betul insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook, Sahziatul Sidik, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudaramu yang membantumu itu adalah tanggunganmu yang Allah jadikan di bawah kekuasaanmu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Soalannya Ustaz, apakah keutamaan fik pembantu rumah menurut Islam? Dan yang kedua, bagaimanakah adab dan panduan tanggungjawab yang perlu dijaga antara majikan dan pembantu rumah mengikut panduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyantuni pembantu rumah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Saya faham yang kedua tu mungkin ikhtilat ataupun bagaimana menjaga adab antara pembantu dan juga tuan rumah. Sedikit penjelasan daripada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Sahziatul Sidik berkenaan dengan persoalan yang dilontarkan hadis dulu. Kan. Jadi hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hadis itu sebenarnya dah ada adab dia dah. Kalau baca panjang daripada sudut hadis tu memang dah ada adab dia, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ja'alallahu lahu tahta aidikum. Allah telah menjadikan mereka, iaitulah pembantu-pembantu tadi. Kalau daripada istilah zaman dulu hamba-hamba lah. Zaman sekarang mungkin pembantu-pembantu, yang mana mereka ini di bawah kekuasaan kamu. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fayul it'am. Maksudnya falyut'im'u, maka hendaklah kamu memberi mereka makan mimma yakul, seperti mana kamu makan.
Kemudian wayulbishu, dan berikanlah mereka pakaian, kemudian seperti mana apa, mimma yalbas, seperti mana yang kamu pakai. Dan kemudian kata Nabi SAW dalam hadis itu juga, Nabi menyatakan tentang wala tukallifuhum bima ataupun mimma tutiqun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu bebankan mereka seperti mana apa yang mereka tidak mampu untuk lakukan. Kalau mereka lakukan, maksudnya itu memang tugaslah, tapi kita bebankan mereka. Contohnya apa? Contohnya patut tugas kat rumah, habis semua pejabat kan. Semua dia pergi kan. Pejabat kita, kedai kita pun dia kena. Itu kalau ada allowance lebih tak ada masalah. Persepakatan di antara kita dengan pembantu kita ni kadang-kadang habis semua kan. Jadi itu antara benda yang kita perlu perhatikan. So pada sudut hadis tu, daripada sudut adabnya, daripada sudut fiqahnya, perbincangannya, yang pertama kita melihat bahawa sebenarnya kita menggajikan mereka, mengupah mereka itu sama seperti mana orang-orang di luar sana yang memberikan upah kepada mereka. Dan upah itu pertama sekali kata Nabi SAW, iaitu qabla ayyajiffa 'arquhu. Maksudnya kamu kena bayar upahnya sebelum kering peluhnya. Maksudnya cerita di sini seperti mana disebutkan oleh Pikap. Pikap ni adalah agensi kerajaan lah untuk menguruskan dia punya kemasukan ataupun berkait dengan kerja dan sebagainya. Apa yang mereka nyatakan, malangnya 90% daripada majikan tidak membayar gaji. Kan, maksudnya secara on time lah, maksudnya seperti mana yang disepakati di awalnya. Mungkin kata bulan ni 4 bulan lepas tu baru bayar. Mana tak sakit hati kan? Kita pun sakit hati kan. Jadi daripada sudut itu kita melihat bahawa di sana ada keseimbangan sudut hukum di antara pembantu dan juga daripada sudut mereka yang mana menjadikan majikan. Jadi sudut fiqahnya, sudut gajinya mesti dilunaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut adab-adabnya adalah, adakah ia satu keperluan ataupun dia hanya sekadar kita nak nampak mewah? Jadi kalau dia ada keperluan, contohnya memang suami isteri bekerja di luar, memang tak dapat dielakkan, mungkin pula ada ibu pula tak ada orang yang dapat tengokkan dan sebagainya, tapi jangan semua pas dekat pembantu. Tak jadi macam tu. Semua dia je kan. Tak menang tangan kan. Jadi kita kena halusi, kena tengok betul-betul. So di situ dia punya keperluan ataupun dia adalah satu benda yang memang kita kata nak bermewah-mewah, maka tengok daripada sudut hukumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak melihat juga daripada sudut perbatasan. Kalau dia perempuan sebagai contoh, maka sudah tentu kalau ikut daripada sudut immigration, IMI, maka sudah tentu syaratnya nak buat masuk itu adalah wanita. Syarat bekerja tu umurnya 25 ke 45 macam tu lebih kurang lah. Dan kemudian dia syaratnya itu nampak macam seolah-olah ada tak berapa jelas lah. Cuma kita kata wanita. Jadi wanita di sini sudah tentu di sana ada hukum-hukumnya. Hukum berkait dengan apa? Mungkin khalwat sebagai contoh. Khalwat ni bukan mestinya pergi masuk berkhalwat. Khalwat ni maksud bersunyian di antara lelaki dengan perempuan. Jadi kalau contoh isteri outstation sebagai contoh, maka suami ada di rumah. Jadi macam mana urusan itu? Sebab Nabi SAW sebutkan, ingatkan kita dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan ada mahram di rumahnya. Jadi di situ ada hukum-hukum tertentu. Kita kena buat decision, kita kena buat keputusan. Maksudnya dia sekarang ni kita nak kena buat macam mana kalau isteri outstation, mungkin hantar balik rumah ibu ke, mungkin kita nak pergi hotel ke contohnya, hantar dia kat hotel dulu ke, ataupun mungkin dia nak pergi bantu rumah kawan perempuan kita yang bujang ke. Jadi kena ada solution di situ untuk mengelakkan banyak isu-isu fitnah yang berkaitan. Jadi itu belum tentu isu aurat dan sebagainya lagi. Maka di sana ada dia punya hukum hakam fiqahnya. InsyaAllah kita akan bahaskan tentang ataupun persoalan hukum hakam adab di antara pembantu rumah dan juga tuan rumah. InsyaAllah selebihnya kita akan kongsikan selepas ini. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara topik fiqh pembantu rumah.
Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Telah pun banyak Ustaz kongsikan kepada kita. Bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677. Paling mudah, terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar, luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz Dahdai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, apakah hukum suami berdua-duaan dengan pembantu rumah ketika mana isteri keluar bekerja walaupun masing-masing dengan urusan sendiri? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu jangan keliru. Ini yang Ustaz sebutkan seperti tadi. Mungkin ada penjelasan ataupun ada garis panduan yang perlu untuk menjaga ataupun mencegah perkara ini daripada berlaku Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Ana. Satu persoalan tambahan pada perbincangan kita di hujung soalan yang kedua tadi. Maka kita melihat daripada sudut asas ataupun dia punya basic dia, asas dia, kita melihat bahawa sebenarnya wanita bila dia bermusafir, contohnya kita kata pembantu rumah dan sebagainya tadi, itu satu isu yang lain. Betul. Isu yang kedua pula, isteri tadi pula outstation. Kan dia akan jadi macam bertindan-tindan ataupun di situ kita akan tengok bertingkat-tingkat. Jadi isteri yang outstation maksudnya bermusafir dan sebagainya, tujuan kerja, di sana ada hukumnya. Dan kemudian tadi pembantu rumah yang bermusafir jauh daripada, mungkin kalau tengok daripada sudut list itu banyak juga negara yang dibenarkan, Thailand, Indonesia, Vietnam dan sebagainya. Jadi semua itu antara yang boleh dijadikan sebagai pembantu rumah. Kita pergi aspek hukum yang pertama, wanita bermusafir. Kerana dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim dan yang selainnya, la tusafiru imra'ah illa wa ma'ahu atau illa wa ma'aha dhu mahramin. Jangan seorang wanita bermusafir melainkan ada mahram bersama dengannya. Jadi di sini kita menimbulkan polemik ataupun menimbulkan pandangan yang begitu banyak di kalangan para ulama, sebab pemusafiran itu tidak bersama dengan mahram. Tapi di sini daripada sudut fiqahnya ada perbezaan yang sangat besar di kalangan para ulama, boleh dengan tak boleh. Sebab Nabi kata jangan bermusafir. Tapi kita bincang di sini, contoh nak pergi haji, nak pergi umrah kan, ada wanita yang thiqah, terpercaya, grup kumpulan, kemudian visanya, ada orang yang tunggu, kemudian daripada sudut penerbangannya aman, macam-macam cerita lagi lah. Jadi di situ menunjukkan bahawa kalau betul-betul daripada sudut memerlukan pekerjaan, maka di sana ada pandangan para ulama yang mengharuskan tentang musafir wanita dengan sebab bekerja tadi. Isu yang pertama. Isu yang kedua tadi, kita melihat dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin. Jangan seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita, dan kita tahu pembantu rumah ni adalah bukan mahram. Betul. Bukan muhrim ya, bukan mahram. Itu tepat dia. Jadi mahram maksudnya dia bukan saudara kita, bukan ada pertalian darah dan sebagainya. Maka bagaimana daripada sudut urusan? Jadi urusan asalnya, sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah bila mensyarahkan hadis yang kita sebutkan tadi, beliau menyatakan ijma', kesepakatan semua para ulama mujtahid menyatakan bahawa tidak dibenarkan seorang lelaki adanya timbul syak, adanya timbul syubhah dan sebagainya untuk berkhawat dengan seorang wanita. Jadi isu ni isu yang sangat banyak kepada hukum. Cuma kita boleh sebutkan kalau dalam rumah yang besar dan sebagainya ada bilik yang begitu jauh, asing dan sebagainya, tapi dia tetap tidak boleh lagi untuk kita kata daripada sudut nak menyekat daripada sudut pandangan dan macam-macam lagi. Satu. Yang kedua, ada setengah orang kata kalau ada anak kecil macam mana? Kan? Ada anak tapi kecil, baru 3 bulan lahir. Yang tu pun tidak menyatakan bahawa dia bebas untuk nampak daripada sudut bantu dan sebagainya. Jadi saya ingat di sini adalah perlu persepakatan seperti mana Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu bercampur baul, hendaklah kamu bermusyawarah ataupun hendaklah kamu mengadakan perbincangan dengan isteri kamu dengan cara yang paling terbaik. Jadi di sini kena perlu pada penyelesaian seperti mana saya sebutkan tadi, mungkin nak dihantar dulu ke berapa lama tempohnya ke rumah sekian-sekian, diselesaikan waktu isteri ada tu basuh rumah ke, ada basuh rumah ke, tak ada basuh rumah kan, maksudnya sapu rumah ke, cuci rumah ke apa semua, dan kemudian selepas itu barulah
selesai mungkin hantar ke rumah mak dia dulu ke, ataupun ambil mak dia sekejap ke, Betul. bawa ke rumah dia, ataupun hotel ke, ataupun mungkin kalau boleh isteri nak bawa pergi sekali outstation ke, contohnya kan. Jadi kena fikirkan, sebab kita bukan fikir boleh saja. Betul. Kita kena fikir daripada sudut hukum dan implikasi hukum yang akan berlaku. Kebimbangan itu, ihtiyat itu, berhati-hati itu sangat penting di dalam agama kita. Jadi kita kena perancang elok-elok, tengok betul-betul, dan kalau boleh seperti mana Nabi sebut tadi, tidak ada unsur-unsur berkaitan dengan khalwat, tinggal berduaan dan yang selainnya. Wallahu a'lam. Islam menutup ruang fitnah ataupun sebarang kemungkinan yang boleh berlaku dosa, Ustaz. Ni hebatnya Islam, masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya kalau boleh kita raikan lagi Ustaz, soalan ataupun pertanyaan daripada sahabat Facebook kita, iaitu Serul Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pandangan Ustaz mengenai kes-kes penderaan penzaliman terhadap pembantu rumah? Contohnya baru-baru ini timbul kes majikan membelasah pembantu rumah. Majikan menyiram air panas kepada pembantu rumahnya atas alasan yang remeh-temeh sahaja. Ini mungkin menyebabkan berlakunya kecederaan fizikal dan menyebabkan pembantu rumah mengalami masalah tekanan mental dan trauma yang teruk. Apakah pandangan Ustaz tentang perkara ini? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Soalannya Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini satu kecuaian, satu keculasan kadang-kadang yang banyak berlaku bila mana kita terbabit ataupun di rumah kita ada pembantu rumah. Sebenarnya kes ni bukan kes yang baru. Kes sebelum ni kalau kita tengok dalam sejarah, seperti mana kes Puan Nirmala Bonat, yang mana pernah berlaku beliau distreka dan sebagainya. Kemudian juga pernah berlaku kepada isteri Karamah sehingga membawa kepada meninggal dunia. Majikan tak bagi makan. Masa masuk kerja tu berat 46. Masa keluar pada kerja meninggal dunia tu berat 26 saja. Maksudnya di sini memang sangat banyak penzaliman dan sangat banyak perkara ini berlaku dalam masyarakat kita kerana daripada sudut dia menganggap bahawa orang gaji adalah hamba. Betul. Dia menganggap orang gaji ni adalah satu benda yang perlu dipelekehkan dan sebagainya. Sebab tu Islam daripada sudut apa pun pekerjaan, dia perlu melihat ada di sana kesantunan. Ada di sana daripada sudut kita kata batasan hukum-hukum yang berkaitan juga dengan kita panggil sebagai pekerja ataupun pembantu rumah yang kita sebutkan tadi. Jadi daripada kes-kes yang ada tu, kita dapat melihat bahawa sebenarnya akta bukan tak ada. Seperti mana Seksyen 13 dan juga Seksyen 12, iaitulah berkait dengan akta anti perdagangan manusia dan juga migran yang mana ada pada 2007. Di situ ada ruang untuk mereka ini mengadu. Cuma isunya bukan isu tak mengadu. Isu disekat untuk pergi pada pengaduan. Kalau kita tengok contohnya macam isu isteri Karamah tadi yang meninggal dunia rahimahullah, meninggal dunia itu, kalau tengok tempohnya hampir setahun tidak diberitahu. Lepas tu baru pada tempoh tu menunjukkan bahawa baru terbongkar dan sebagainya. Di sana tidak ada ruang untuk pengaduan. Jadi sebenarnya pembantu rumah pun dia kena faham dan kena tahu, kena cari saluran seperti mana kita sebutkan tadi. Peruntukan undang-undang itu ada. Boleh penjara 20 tahun, maksimum 50,000 dia punya hukuman dan sebagainya. 3 kali 20 tahun. Jadi semua tu ada dia punya akta dan pembantu rumah kena tahu daripada sudut tu. Kena ambil cakna juga. Jangan semangat nak kerja je. Jangan semangat nak jadi pembantu rumah saja, tapi dari sudut undang-undang cari duit je kan. Undang-undang pun kena tahu dan itu merupakan satu benda yang boleh dapat membela dia. Itu daripada sudut undang-undang saya cerita. Daripada sudut fiqhnya pula kita kena tahu bahawa Nabi SAW bukan setakat manusia lebih-lebih lagi lah. Betul. Semua sekali kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tukallifuhum illa ataupun bima la tutiqun. Jangan kamu bebani mereka terhadap apa yang mereka tidak mampu untuk lakukan. Jadi hadis ini melihat jelas fiqh hukum di bawahnya, maka para ulama berbincang. Pertama sekali, apa dia punya job description, JD dia. Pukul berapa nak kena masak. Sebab pembantu rumah ni dia ada jenis yang sepenuh masa duduk kat rumah. Betul. Ada jenis yang datang pagi balik petang dan sebagainya. Adalah dia punya kaedah-kaedahnya. Jadi daripada sudut tu kena jelas betul dia kena buat apa, kena bantu apa dan sebagainya, dan jangan bebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu untuk lakukan. Contohnya berkebun pula dah kan. Kena pergi kebun, pergi pasar atau pulanglah. Adalah benda-benda dia punya perkara-perkara yang dia perlu lakukan. Bidang tugas ya. Bidang tugas dia. Yang kedua, kita melihat daripada sudut interaksi
antara kita dengan dia. Maksudnya di sini kita melihat bahawa sebenarnya pembantu rumah ni kalau betul cara dan didikannya, dia insya-Allah baik daripada sudut pengurusan rumah tangga kita. Contoh, dia menjadi mata-mata kepada anak-anak kita. So waktu kita pergi bekerja dan sebagainya. Satu. Yang kedua, melihat daripada sudut beliau ataupun pembantu rumah ini, dia boleh jadi seorang yang menyimpan rahsia. Antara tekniknya, dia kena perkenalkan kepada jiran-jiran. Betul. Kan bantu rumah ni, pembantu rumah saya bantu dia, dia pun bantu saya. Dua-dua kan. Jadi perkenalkan pada jiran sebelah ni, kan jiran pun tak kenal, masalah juga. Kan jiran pun tak kenal. Kan jadi pada sudut tu kita kata dia boleh membantu kita kalau mungkin ada kecurigaan ke jiran kita nampak ke dan sebagainya, boleh membantu. Satu. Yang kedua, yang ketiga adalah membantu daripada sudut apa lagi, daripada sudut apa-apa yang tidak lunas ataupun tidak beres daripada sudut keluarga kita, mungkin kesusahan, kepayahan isteri dan sebagainya, maka dia dapat membantu dan perlu dilunaskan daripada sudut hukum hakam syarak apa yang dia mampu. Jadi jangan buat mereka seperti hamba, jangan buat mereka seperti mana mereka yang mana terlalu letak di bawah. Betul. Sehingga kan Islam sebenarnya mengangkat semua pekerjaan itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang baik, insya-Allah. Allahu akbar. Jadi kepada anda yang mungkin berkhidmat sebagai pembantu rumah, jangan takut untuk ketahui dan suarakan hak anda. Jadi insya-Allah Ustaz, banyak lagi yang akan kita kongsikan. Jadi terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Mustafar memasuki untuk topik kita fik pembantu rumah. Dan Ustaz, kita nak teruskan lagi perkongsian kita pada pagi ini dengan kita meraihkan soalan menerusi sahabat Facebook kita Mazni Hasan. Baik, soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, dalam Islam bolehkah sebagai seorang majikan kita memasang CCTV di segenap ruang rumah dengan tujuan untuk memantau setiap gerak-geri pembantu rumah semasa ketiadaan majikan di rumah? Adakah ini menyalahi tata susila sebagai seorang Muslim? Dan yang kedua, tanggungjawab majikan terhadap pembantu rumah adakah termasuk juga dengan memberi pelajaran fardu ain, perubatan dan keselesaan selain makan, minum dan tempat tinggal? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Allahu Akbar. Itu soalannya Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Mazni yang bertanya soalan CCTV. Jadi secara umumnya boleh kita katakan bahawa dalam syariah, dalam fiqh ni dia ada kaedah, itulah dipanggil sebagai al-wasail laha ahkamul maqasid. Maksudnya adalah wasilah perantaraan yang untuk pergi kepada tujuan itu, maka ia dianggap sebagai tujuan perkara itu. Maksud tujuan tu, katalah contoh nak lindungi rumah pada mencuri ke, daripada apa ke, maka dianggap asalnya sebagai tujuan. Cuma daripada sudut hisbah, dalam Islam ni daripada sudut pengawasan ni dipanggil hisbah. Jadi hisbah ini kita kata boleh bawah ataupun hukum perbincangannya itu adalah di bawah cerita CCTV tadi, di bawah itu perbincangannya. Cuma kita sebut di sini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, antaranya tata caranya, tata susila yang perlu dijaga, adabnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara akhihi atau man satara aurat akhihi, siapa yang mana menutup aurat saudaranya, satarallahu atau satara auratahu yaumil qiyamah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang mana menutup aib saudaranya, maka Allah menutup aibnya di hari kiamat. Jadi ini antara kelebihan yang sangat besar tentang perkara ini. Maka kalaulah di sana nak pasang CCTV, maka kalau disebut tadi segenap ruang, betul, tandasnya kan. Okay. Tengok tempat Jadi secara umum kita kata bilik ke ruang-ruang yang privacy tak perlu. Betul. Kan, tapi kalau sekadar dekat dapur nak tengok kan, sekadar dekat bilik anak contohnya, kita nak tengok apa yang berlaku, pantau dari jauh lah,
maka yang di situ ada keringanan daripada sudut syarak. Kan ada orang pakai yang dummy punya tu, memang letak CCTV tapi bukan CCTV pun, saja letak aje kan. Ada orang memang jadi ada je kan. Ada orang memang betul-betul CCTV. So daripada sudut itu Islam membenarkan, tapi jangan ada ruang-ruang daripada sudut privacy seperti dalam bilik ataupun apa tadi yang nak diletakkan. Maka cukup hanya sekadar tadi. Sebab tu dia sebenarnya kepercayaan kita. Dan kalau tengok ada sebahagian agensi-agensi tertentu ini yang mana mereka kalau di sana ada kita kata ketidaktelusan dan sebagainya pembantu rumah, maka pada waktu tu boleh diajukan dan tengok daripada sudut berapa bulan penilaian, 3 bulan sebagai contoh, maka ada di sudut tu. Cuma kena ada pemantauan daripada sudut undang-undang lah tadi yang kita sebutkan, immigration dan sebagainya. Jadi kalau melihat pada ni harus hukumnya, tapi ada tempat-tempat tertentu yang dibenarkan oleh syarak, tidak mengganggu dia punya peribadi dan sebagainya daripada terdedah kepada aurat dan sebagainya. Okey, itu daripada sudut satu isu. Isu yang kedua tadi kita bincangkan adalah berkenaan dengan kewajipan, tanggungjawab kita sebagai seorang kita kata sebagai majikan lah, untuk adakah nak kena ajar mari Iqra' Iqra' ke baca Quran ke kan, pembetulan maksudnya kesalahan dalam solat akan diperbetulkan ataupun bagaimana. Secara umumnya ini tidaklah masuk daripada sudut kewajipan kita. Cuma bila sebut kesihatan tadi, berita gembira juga kepada tuan-tuan dan puan-puan di sana, puan-puan lah yang mungkin ada ruang, zaman sekarang PKP kita pun tak tahu, ada mungkin pembantu rumah nak jadi sepenuh masa, rupanya ada skim perkeso, caruman perkeso yang mana itu juga boleh cover lah, seperti mana disebut 2017 lepas dan sebagainya. Saya pun tak pasti sudut perjalanannya sekarang, tapi mungkin ada, insya-Allah boleh diperhalusi dan tengok. Maka itu satu kelebihan bagi pembantu rumah yang mana mungkin juga warga negara kita sendiri yang nak jadi pembantu rumah. Okey, so sudut kesihatan. Adapun sudut fardu ain, sudut pengajian, pembelajaran dan sebagainya, maka di sana ada ruang untuk majikan ini dia jadikan sebagai ruang pahala untuk dia. Macam kita dengan kawan kita, macam kita dengan saudara kita dan sebagainya, maka dia bukan anak dan isteri kita. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang anak dan isteri kita ni yang kita ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dia tak sebut pembantu rumah kan. Jadi ayat itu fokusnya kepada anak-anak dan isteri. Adapun pembantu rumah ni atas ihsan kebaikan kita. Kita ajar pahala untuk kita. Dia buat baik, pahala untuk kita. Mudah-mudahan seperti mana Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang mudahkan dengan perbuatan buat baik, maka diikutinya dan mudah-mudahan pahala itu tidak dikurangi sedikit pun daripadanya. Jadi atas dasar ihsan, atas dasar kebaikan kita, maka boleh untuk kita buat perkara tu dan insya-Allah pahala untuk kita. Allahu akbar. Ni kita seorang aja yang masuk syurga, biar bantu rumah kita tak masuk syurga. Allahu akbar. Jadi kita nak raikan lagi Ustaz soalan, tapi sebelum tu kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan kru-kru tanya Ustaz. Saya Nurul Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Ya. Okey, soalan saya, bolehkah kita mengambil pembantu rumah dari kalangan yang berlainan agama? Macam agama Islam tapi kita mengambil bukan beragama Islam tapi dia boleh faham tentang adat Islam dan cara hidup kita. So apakah hukumnya Ustaz dan apakah adat dan cara ini? Okey, itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Soalan cukup menarik daripada Nurul Hidayah Saifuddin yang bertanya. Kadang-kadang kita nak ambil yang non-Muslim, mungkin orang kata apa, kekurangan tenaga dan sebagainya, jadi terpaksa kita ambil tenaga ataupun pembantu rumah non-Muslim. Jadi bagaimana aurat dan juga adab-adab yang tertentu, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Nurul Hidayah tadi. Satu persoalan yang mungkin juga bermain di fikiran tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Pertama sekali kita melihat adakah zaman Nabi pernah berlaku? Kan Nabi pernah mengambil orang-orang tertentu dan sebagainya. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ghulamun Yahudi, Nabi pernah ambil seorang budak daripada golongan Yahudi. Yahudi ni bukan Islam lah. Nabi ambil sebagai pembantu Nabi SAW. Tapi bukan sekadar pembantu, rupanya Nabi nak berdakwah kepada dia. Sehingga akhirnya beliau ini dinazak dalam pembaringan, tengah nazak, ketika baring dekat rumah dia, Nabi datang ziarah. Ayah dia pun tak Islam, ayah dia pun Yahudi. Maka Nabi datang ziarah dan kemudian Nabi dakwah dia. Nabi dakwah masuk Islam dan kebaikan dan sebagainya. Kemudian dia dah tengah nazak, tengah tak berapa sihat, dia pandang kepada ayah dia dengan isyarat saja. Ayah dia kata apa? Ati' Abu Qasim. Taatlah kamu kepada Abu Qasim, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila sebut taat tu tuan-tuan, anak dia ni mengucap syahadah dan meninggal dunia. Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar pada rumah tu dalam keadaan yang sangat senyum, gembira. Nabi kata alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, dengan syahadah yang disebutkan dalam hadis itu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, jadi di sana nampak Nabi pernah gunakan pembantu rumah daripada orang Yahudi. Kan budak Yahudi. Jadi di sini daripada sudut hukumnya, kita kata hukumnya ia diharuskan daripada sudut syarak. Tapi kita nak tengok daripada sudut undang-undangnya dan sebagainya bagaimana. Secara umumnya kalau kita melihat kepada syarat-syarat PRA itu, pembantu rumah warga asing tu, pembantu rumah asing, maka kita lihat bahawa syaratnya mesti sama agama. Syaratnya sama agama. Kerana itu adalah apa? Ada berapa sebab disebutkan oleh para fuqaha juga. Antaranya para ulama fiqh, pertama sekali adalah dia membantu orang Muslim itu sendiri dengan pekerjaannya, dengan kesusahan yang dia ada, kita bantu dia. Maksudnya kita gajikan dia, ada pendapatan dan sebagainya. Satu. Yang kedua, nak didik anak-anak kita ni. Kalau setakat akhlak, buat baik apa semua okey. Tapi kalaulah ada pembantu rumah yang boleh bantu, contoh pandai sikit mengaji ke, contohnya, dia bantu juga daripada sudut tu. Alangkah baiknya kalau daripada sudut Muslim. Yang kedua, yang ketiga, bimbang juga syak daripada sudut yang ketiga ialah mungkin ada unsur-unsur ajaran yang mungkin penerapan itu sendiri. Betul. Ni siapa sebut ni? Antara almarhum Datuk Harusani Mufti Perak rahimahullah yang disebutkan dulu, takut bimbang ada pengajian yang tak sepatutnya. Betul. Maka kita kata daripada sudut asasnya, hukumnya bagaimana? Hukumnya harus, tetapi dengan pemantauan yang sangat ketat. Itu boleh cerita tentang aurat lagi. Betul. Tapi kalau faham tadi, saya pernah je jumpa di kampung saya non-Muslim yang pakai tudung. Pergi kebun pakai tudung. Kan? Panas dia kata. Memang pakai tudung. Memang macam orang Melayu kita, orang Islam kita pakai. Sebab tertentu. Maka kalau faham sudut itu, mungkin ada perbincangan sudut fiqh. Tetapi daripada sudut pandangan para fuqaha, seperti yang disebut oleh Fatwa Kuwait, disebut juga oleh Syekh Dr. Khalid Muslih, ulama besar di Mekah, dan disebut juga oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Tarifi, ulama besar juga di Mekah, menyatakan harus daripada sudut hukum. Cuma kena lihat pada sudut undang-undang kita di Malaysia. Maka kalau ikut apa yang disebutkan tadi oleh PRA tadi, maksud immigration, maka syaratnya agama yang sama lebih baik, dan banyak fadilat dan kelebihannya di situ untuk membantu saudara kita sesama Muslim. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya di talian pada ketika ini kita ada Haji Omar Abdul Majid. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Muhammad Mustafa Suki. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begini Ustaz ya. Biasanya kalau pembantu rumah ni ialah dia membantu saja, nama pun dah membantu, bukannya pengurus rumah tangga 100%. Betul. Tapi kadang-kadang segelintir lah ada si suami dan isteri ni bekerja dan mereka ni jarang ada di rumah, dan penjagaan, pendidikan, makan minum diuruskan oleh bibi ini ataupun pembantu rumah ini. Dan apabila benda ni diswastakan 100% ke pembantu rumah ataupun bibi ini, maka anak ni dah tak rapat dah dengan ibu ayah. Dan kalau ditegur oleh ibu ayah pun dia dah tak hirau sangat, kerana dia dah tak rapat, Ustaz. Jadi soalan saya, adakah garis panduan yang ditentukan oleh Islam untuk pembantu-pembantu rumah ini supaya benda tidak berlaku macam mana kita tak boleh tegur anak sendiri kerana tak rapat dengan dia, dan lebih mendengar cakap bibi ataupun pembantu rumah itu supaya perkara macam ini tidak berlaku, Ustaz. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Pertanyaan soalan cukup menarik. Hubungan antara anak dan juga pembantu rumah itu lebih rapat menyebabkan si anak ini menidakkan ataupun menafikan hak ataupun si ibu dan juga si ayah ni, Ustaz. InsyaAllah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Omar. Saya tertarik dengan isu penswastaan tadi. Penswastaan kepada pembantu rumah, dia dah upgrade, dia tak jadi pembantu, dia jadi ketua rumah pula, kan? Jadi kita kata ini adalah satu benda yang kita kena timbal balik, kena tengok semula. Kerana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh dan ramai lagi di kalangan para ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa kita ada pembantu rumah, tapi tidak 100% kita serahkan kepada pembantu rumah. Lebih-lebih lagi urusan yang berkaitan dengan anak-anak kita. Kalau kita tengok praktik Nabi SAW sendiri, kan, Nabi walaupun ada pembantu, Nabi tetap bantu memasak. Betul. Kan, Nabi tetap juga jahit baju. Dan Saidina Ali radhiyallahu anhu
tetap juga bantu Sayyidatina Fatimah. Betul. Begitu juga Asma binti Abu Bakar, tetap bantu ayahnya. Begitu juga dibantu oleh Zubair bin Awam dan sebagainya. Maka semua ini kalau kita tengok, ada bantuan-bantuan itu tetap dilakukan, khusus berkaitan pengurusan anak dan sebagainya, Saidina Hasan, Saidina Husin dan sebagainya, tidaklah diserahkan 100% kepada pembantu semata-mata. So kita tengok praktik zaman salafus salih, para sahabat, para tabi'in, maka ada pembantu untuk menguruskan apa-apa yang sepatutnya, tetapi urusan anak ini maka perlu dipelihat berhalusi, mak ayah kena ambil dia punya tanggungjawab. Kerana ini adalah anak, sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu adalah dalam fitrah, dan kedua ibu bapanya lah sama ada mendidiknya jadi Yahudi ataupun Nasara, dan kemudian Nabi sebut fitrah kerana Islam lah. Jadi ibu ayah tu nak mengekalkan fitrah di atas Islam itu. Dan kemudian juga dalam hadis sahih riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan tentang bagaimana Nabi bersikap sangat santun kepada cucu-cucunya, kepada pembantu rumah, sehingga kan Sayyidina Anas bin Malik dia pergi beratur, ataupun Jabir bin Samurah juga ada sebut dalam riwayat, dalam hadis juga, bila Nabi keluar pada masjid, mereka beratur sebab Nabi akan sayang mereka, Nabi akan peluk mereka, Nabi akan sentuh pipi mereka, usap mereka. Jadi menunjukkan kesantunan itu dengan orang lain, apatah lagi dengan anak kita. Jadi walau sibuk mana pun kita, apa pun keadaan kita, ada peruntukan yang sangat perlu masa kita, kita kata apa, waktu yang khusus untuk anak kita, quality time kan. Masa yang berkualiti dengan anak kita. Jangan semata-mata kita menyimpan ataupun bergantung 100% kepada pembantu rumah. Begitu juga sebenarnya kalau kita tengok di sini adalah menghantar anak ke taska sebagai contoh dan sebagainya, sehingga anak tu lebih rapat dengan di taska itu kan, dengan pengurus taska sebagai contoh. Jadi itu juga kena timbal balik, kena tengok semula. Sampai tak mau balik rumah. Sampai tak nak balik rumah. Kalau boleh dia kata saya duduk kat taska pun tak apa ibu. Kan dia kata macam tu. Anti baik. Anti baik kan. Jadi kita kata kena timbal balik, kena tengok semula, kena bincang balik bahawa kita nak jadikan institusi rumah tangga kita tu adalah rumah tangga yang betul-betul menguruskan anak-anak kita, tapi dalam part-part tertentu ada benda yang kita tak mampu buat, maka boleh diserahkan kepada pembantu, bukan jadi ketua rumah, bukan penswastaan tadi seperti mana disebutkan oleh Tuan Haji Umar. Jadi itu sekadar respon saya, perbincangan yang sangat penting untuk kita halusi tentang isu ini, dan pastikan peranan kedua ibu bapa tu sangat mendepani dan terkedepan dan juga terutama kepada anak-anak. Wallah. Baik Ustaz, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, sebelum kita nak tamat di TV3 ni Ustaz, ada satu tomahan ataupun persepsi yang dibina oleh orientalis barat terhadap Islam dengan konsep hamba tu Ustaz. Mungkin kita nak jawab soalan tu kerana perlu dibela ataupun perlu diluruskan perkara ini, kerana tidak sedikit juga dalam kalangan masyarakat kita yang terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan sebegini, dan perlu kita bersihkan. Dan insya-Allah mungkin kita akan raikan ataupun kita akan sambung selepas ini, kerana kita akan tamat siaran kita di TV3, dan insya-Allah kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran Tanyalah Ustaz di TV9. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, kembali bersiaran dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berbicara topik fik pembantu rumah bersama dengan tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Dan untuk makluman para penonton, sedikit info mungkin saya boleh kongsikan untuk berkenaan dengan Agro Farah Ai. Dapatkan bonus tambahan secara bulanan sebanyak 50% daripada jumlah keuntungan atau hibah dengan akaun simpanan Agro Farah Ai tertakluk kepada terma dan syarat. Dan Ar-Rahnu Agrobank, gadai emas anda di Agrobank sekarang sambil menikmati margin pembiayaan sehingga 80% daripada nilai semasa barang kemas, dan kadar keuntungan yang dikenakan adalah serendah 55 sen sebulan. Tempoh kempen ini
sehingga 30 September 2021 tertakluk kepada terma dan syarat. Jadi itu antara info yang mungkin saya boleh kongsikan kepada para penonton. Jangan lupa untuk rebut peluang keemasan ini, insya-Allah. Dan kepada para penonton, kita nak kali Ustaz soalan yang berikutnya untuk topik kita pada pagi ini, menerusi soalan Facebook Sal Rasid Cik Ci yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah fik orang bawahan atau pekerja dengan majikannya seperti mana Rasulullah SAW kepada pembantu rumah baginda iaitu Anas bin Malik sehingga baginda berjaya melahirkan beliau menjadi seorang pakar rujuk dalam bidang agama? Mohon Ustaz kongsikan. Syukran jazilan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada penanya soalan kita. Mas turun sekarang ni. Yeah. Tadi ada promotion kan. Kena maklum tu. Kena maklum, mas turun. Jadi bolehlah tengok tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey. Jadi bila kita sebut tentang Saidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni, memang satu orang watak yang mana maknya Ummu Sulaim hantar kepada beliau yang waktu tu Nabi SAW di Madinah dan tujuannya adalah untuk jadi pembantu Nabi. Jadi ini memang mak sendiri yang serahkan kepada Nabi SAW, maka buatlah apa-apa ya Rasulullah untuk jadi pembantu. Dan kita melihatkan bahawa ini adalah satu, ialah siapa tak nak di bawah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah payungan nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Saidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahawa ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pun memukul. Kan tu tengok tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah memukul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kepada aku. Engkau jangan, tak ada. Kalau kita tengok ni patutnya kepada kedua ibu bapa kan. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala sebut tentang wala takul lahum kan, jangan kamu kata kepada kedua ibu bapa. Ini kepada pembantu. Satu. Kemudian kata Saidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW tak pernah menyebutkan lima fa'alta hadha. Ni kenapa engkau buat macam ni? Kemudian Nabi SAW tak pernah kata Saidina Anas bin Malik, ala fa'alta hadha, patutnya kau buat macam ni. Nabi tak pernah kata macam tu. Menunjuk hadis tu sahih dalam riwayat Abu Daud dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa peranan Nabi SAW itu sendiri dalam cara dengan orang bawahan, dengan majikan di bawahnya. Bahkan Saidina Anas ni tidak dibayar gaji. Saidina Anas ni cukuplah makan, minum dan sebagainya. Tapi Saidina Anas bin Malik ini menjadi satu orang yang sangat, sebab dia duduk dengan Nabi SAW lebih kurang dalam 10 tahun, 11 tahun. Maka lama, daripada umur lebih kurang 10-11 tahun kecil itu sampai dewasa 21-22 baru Nabi SAW wafat. Jadi di bawah tarbiyah Nabi SAW bukan sekadar perbantu tapi penerapan. Jadi tuan-tuan, apa fiqahnya berkait dengan pembantu rumah pada kita hari ini? Jadi berkait dengan kita kata tadi tarbiyah itu. Kalau kita dapat sebenarnya Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut tentang dalam surah Al-Asr ayat yang hujung itu, Allah menyatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Watawa tu para ulama bahas maksudnya adalah saling memberikan pesanan kepada kebenaran. Maksudnya kalau majikan ada buat silap, contoh majikan terlepas pandang ke, ada buat perkara-perkara yang tak sepatutnya, boleh orang bawah tu untuk tegur, nasihat cara yang baik. Dan kalau ada di sana benda yang tak elok dan sebagainya dilakukan oleh pembantu rumah, ditegur dengan cara yang baik. Ini bukan sekadar di rumah tangga, di pejabat, di ofis dan sebagainya. Maka itu antara perkara yang sangat penting untuk berpesan-pesan kepada kebenaran. Dan akhirnya natijahnya kita yang dapat pahala. Akhirnya kita yang dapat kebaikan-kebaikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut yang lain adalah adab dan tata susila. Cara yang baik. Maklumlah kadang-kadang tu pinggan yang kita sayang, kan? Cawan yang kita sayang beli jauh, kan? Import pula, tiba-tiba pecah dengan tak sengaja. Custom pula kan. Jadi ia kadang-kadang perkara yang kita tak sangka-sangka, mungkin pecah, mungkin apa, pasu bunga cantik kita ke apa ke, tanpa ada kesengajaan. Maka waktu tu ada di sana kesantunan. Kalau kata nak kena bayar ke apa, pulanglah macam mana perbincangannya. Kalau kata contohnya tak apalah, ini benda yang tak dapat dielakkan. Jadi kena ada kesantunan, tata tusila dan adab yang berkaitan dengan perkara itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai majikan juga dia kena tahu daripada sudut pelaksanaan undang-undang. Maksudnya ada hak daripada sudut majikan. Kalau contohnya lari, kan, dia daripada sudut perbahasan ini, daripada sudut immigration dan sebagainya, ada dua perkara. Satu, dia memang bawa semua alat peribadi dia apa semua memang hilang, dia dikategorikan sebagai lari. Satu. Yang kedua, dia balik kampung ke ataupun tempat-tempat dia tertentu, balik negeri dia ke, dan tidak sepatutnya masuk pada waktu yang telah ditetapkan, masih dikira sebagai
larilah. Lari. Jadi sudut lari ni kita kata dia ada akta dia ada perbincangan dia, dan daripada sudut tu ada lunas syarak yang boleh dibuat ataupun undang-undang daripada sudut immigration dan sebagainya. Jadi ada 3 lah. Satu sudut hukum, adab tata susila, dan juga daripada sudut undang-undang, dan bagaimana pula Nabi berinteraksi dengan orang yang di bawah, sangat cantik, sangat santun, dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dipanggil qudwah hasanah. Dalam semua benda Nabi menjadi ikutan, bukan sekadar ketua, bukan sekadar ketua perang, bukan sekadar ayah, tapi dalam semua perkara, termasuklah santun dengan pembantu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya Ustaz, adakah kelonggaran dalam bab aurat bagi seseorang pembantu rumah yang mana kerja-kerja yang dilakukannya agak banyak dan memenatkan? Untuk menutup semua aurat berstokin agak sukar, sedangkan semua dalam rumah itu bukan mahramnya. Bagaimana pula masa-masa tertentu terkadang terpaksa hanya berdua dengan majikan lelaki? Mohon komen Ustaz, terima kasih. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Faizal di atas soalan tentang isu aurat. Ini juga antara benda yang penting untuk diperlihatkan dan juga sangat penting untuk kita ketahui daripada sudut hukum hakamnya. Pertama sekali, dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ada yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imra'atun aurah, sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Cuma hadis ni perbincangan di kalangan para fuqaha, apakah maksudnya? Maksudnya kalau aurat adakah semua perlu ditutup? Betul. Ataupun sebenarnya bagaimana? Kemudian juga ada hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa hadis sahih dalam riwayat Imam Tirmizi, iaitulah wanita ini tidak lulus ataupun tidak sah salatnya melainkan salat dengan memakai tudung. Itu juga antara petanda isyarat berkaitan dengan aurat. Dan kemudian ada hadis juga riwayat daripada Abu Daud yang mana Sayyidatina Asma binti Abi Bakar, dia masuk ke rumah Nabi dengan keadaan pakaian yang sedikit nipis. Kemudian Nabi SAW menyatakan bahawa wanita yang telah balik, wanita yang telah haid, iaitulah balik, maka tidaklah aurat itu melainkan yang dapat dilihat muka dan juga tapak tangan. Baik, itu hadis-hadis yang berkaitan, tapi hadis itu diperbincangkan oleh para fuqaha kerana ada perawi bernama Durayk yang mana dia tidak dikenali. Maka dalam ilmu hadis tak dikenali ni dia ada perbincangan sudut statusnya. Tak apa, itu kita tinggalkan. Tapi kita nak pergi kepada kesimpulan hukum daripada hadis tadi. Maka daripada hadis tadi, aurat bukan mahram, maksud pembantu rumah kita umurnya mungkin 30, mungkin 40 dan sebagainya. Maka pertama sekali majoriti para ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyatakan, termasuk mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, aurat itu di antara iaitulah muka dan tapak tangan saja, muka dan tangan saja yang dibenarkan, yang dapat dilihat. Adapun pandangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa aurat itu yang boleh dilihat adalah tangan dan juga kaki. Maksudnya muka, tangan dan juga kaki. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Dan itu juga pandangan yang dipegang oleh Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan juga dipegang oleh Al-Qadi Abu Yusuf, yang mana mereka juga adalah anak murid daripada Imam Abu Hanifah, sehingga menyatakan bahawa maksudnya tangan ni sampai ke lengan, kaki dan kemudian juga bahagian muka. Okey. So di sini kalau kita bincang pandangan jumhur, memang tak boleh lah masuk kena stocking, kena apa. Tapi kita kena ada sebahagian perkara tertentu yang kita darurat, tak boleh nak elak. Keperluan mendesak. Masuk basuh pinggan, basuh pinggan pakai apa? Stongan dia panggil. Stocking lengan. Kan? Jadi memang tak boleh nak elak, kena pakai. Jadi adakah maksudnya biar macam tu nanti basah habis semua? Begitu juga stocking kaki contohnya. Kan? Jadi ini antara perkara-perkara yang dibincangkan oleh para fuqaha. Hukum asalnya harus, kalau dalam keadaan darurat memerlukan, tak boleh nak elak, dia nak masuk bilik air ke, keluar masuk ke, nak jemur baju ke apa semua, maka bolehlah sekadarnya untuk dilihat sekadar kakinya. Dan bila boleh tu bukan makna majikan duk pergi tengok. Ni pun kena faham juga hukum ni. Bila boleh tu maksud diharuskan daripada sudut hukumnya, bukan daripada sudut hukum boleh melihatnya. Itu daripada sudut tu kena faham betul-betul. Jadi kita ambil pandangan Imam Abu Hanifah, pandangan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan juga Qadi Abu Yusuf, dalam keadaan darurat yang tak boleh dielakkan, maka ia adalah diharuskan. Adapun soalan yang kedua tadi kita telah pun perbincangkan, kita detailkan pada jawapan yang sebelum ni. Jadi mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan sebenarnya banyak lagi yang akan kita kongsikan Ustaz. Kita nak berehat ataupun berjeda seketika. Sekali lagi teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik fik pembantu rumah. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafar memasuki, dan kita nak teruskan lagi Ustaz dengan kita raikan soalan. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak jawab dulu soalan yang tadi Ustaz, sebelum kita berhenti di TV3. Ada satu soalan, iaitu berkenaan dengan tomahan yang diberikan oleh orientalis barat ataupun pihak-pihak liberal yang cuba untuk menjatuhkan Islam dengan mengatakan bahawa sistem hamba yang ada dalam Islam ini merupakan satu perkara yang menzalimi kepada manusia itu sendiri. Jadi mungkin untuk meluruskan kenyataan ini Ustaz, ada pencerahan daripada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Dai Anas. Satu persoalan yang dia ada kaitan sikit dengan pembantu rumah ni. Sebab dia kita gajikan, kita suruh buat itu ini dan sebagainya. Maka bila sebut tentang hamba ni, memang kebanyakan orientalis barat, antaranya nama-nama yang terkenal mereka ni Benjamin Skinner. Antaranya yang terkenal adalah Robert Murray. Antara yang terkenal di kalangan liberal juga adalah Kecia Ali. Kan, ini semua kita panggil ulama-ulama. ulama-ulama besar lah. Ulama besar, orientalis dan juga liberal. Mereka ini, antara tomahan mereka adalah hamba dalam Islam ini sebenarnya tak ada beza. Satu. Yang kedua, mereka melihat daripada sudut Nabi, tawanan perang Badar dan sebagainya, semua jadikan hamba. Dan kemudian juga Kecia Ali menyatakan bahawa ini antara dia liberal. Dia golongan ni Aminah Wadud dan semua ni, itu satu geng lah dengan dia, menyatakan bahawa sebenarnya perkahwinan itu sebenarnya menghambakan wanita. Perkahwinan itu sendiri menghambakan. Ini boleh baca dalam research kajian mereka. Sampai tahap macam tu. Sampai tahap macam tu. Dan mereka ni mengkaji Sahih Bukhari. Mereka mengkaji Quran tapi kefahaman mereka. Itu bahaya sebenarnya kan. Jadi sebenarnya untuk menjawab persoalan ini, pertama sekali kalau kita tengok daripada sudut Aristotle sendiri, falsafah Plato dan sebagainya, mereka ni kalau kita tengok satu persatu, pertama sekali hamba ataupun warga negara ni mesti orang yang merdeka. Warga negara. Itu apa yang dipegang oleh Plato dan Aristotle. Kemudian falsafah Greek sebelum ini, falsafah Mesir kuno dan sebagainya, mereka ini tidak dibenarkan untuk membebaskan hamba. Siapa yang bebaskan hamba, dia akan dibunuh. Siapa yang membebaskan dibunuh, bukan hamba tu. Kemudian lagi kita tengok tidak ada kecelaruan, tidak ada kehendak, keperluan untuk memerdekakan sesiapa pun. Maksudnya kalau dia tu hidup hamba, mati pun hamba, keturunan pun hamba sampai bila-bila. Kita tengok Islam buat macam mana. Kalau baca Sahih Bukhari, baca ayat Quran dengan cara yang betul, yang tepat, kita tengok berapa banyak kafarah denda kita tujuannya untuk membebaskan hamba. Cuba tuan-tuan tengok contoh kafarah sumpah. Pertama, bebaskan hamba. Kafarah membunuh, bebaskan hamba. Kafarah zihar, bebaskan hamba. Kafarah menggaul isteri pada siang bulan Ramadan, pertama, bebaskan hamba. Sebab tu kita pelik, hamba tak ada dah zaman ni. Tapi nak nunjuk kemuliaan Islam tu, pembebasan hamba itu sangat digalakkan. Satu, cara nak jawab lah. Yang kedua, kita melihat daripada sudut pergaulan ataupun kita panggil persaudaraan di antara seorang majikan dengan hambanya pada zaman Nabi SAW. Apatah lagi kita sekarang ni, kita tak boleh suka-suka hati bagi kerja yang dia tak mampu, dan kita kena bagi makan apa yang kita makan, bagi minum apa yang kita minum. Kemudian kita tak boleh nak jadikan dia sebagai satu orang yang mana boleh kita katakan sebagai hamba yang sebenar-benarnya. Dan kemudian kita tengok Islam daripada sudut itu juga, barulah melihat kepada persaudaraan, melihat kepada kebebasan. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yang hadis disalahfahami, Nabi SAW menyatakan sesiapa yang mana membebaskan hamba, kemudian dengan sebab bebaskan hamba ataupun diberi pelajaran fardu ainnya dan sebagainya, maka setiap badannya itu, daripada sisi badannya itu, menjauhkan dia punya yang pengajar tu ataupun majikannya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tengok di sini, sebenarnya hamba dalam Islam ni sebenarnya sangat diperhalusi, sangat ada urusan muamalah kebaikan, husnul muamalah kebaikannya dan sebagainya, yang mana tidak ada pada
apa yang berada pada zaman Greek, zaman Aristotle, zaman Yunani, zaman sebagainya, Mesir kuno dan sebagainya, maka semua mereka berbeza hambanya dengan Islam. Jadi kalau kita lihat di sini, hatta pembantu rumah kita pun, apa pun sekalipun, ada santunan, ada kebaikan yang kita lakukan, apatah lagi kepada hamba yang tak merdeka sekalipun, maka di sana tetap ada santunan di dalam Islam. Dan boleh bebas. Hamba boleh bebas. Dia sendiri boleh bayar, dia sendiri boleh diwasiatkan oleh, dipanggil mukatab. Mukatab ni maksudnya, kalaulah contohnya dia punya tuan dia meninggal dunia, dengan niat wasiat, dia lepas tuan dia meninggal dunia, dia dibebaskan. Jadi banyak sebenarnya kebaikan dia, dan dia tidak seperti mana yang disebutkan oleh ulama-ulama orientalis tadi, yang kita sebutkan di awal tadi. Jadi jangan termakan dakwah dan juga propaganda mereka-mereka yang cuba untuk melemahkan dan juga menjatuhkan Islam. InsyaAllah pastikan ilmu yang benar sahaja, fakta yang tepat kita perolehi. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita, Siti Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai majikan, adakah patut mengawasi bab sosial dan rakan kenalan pembantu rumahnya, atau adakah ianya hak peribadi pembantu yang majikan tidak boleh masuk campur? Dan yang kedua, adakah diperbolehkan di dalam Islam majikan itu harus sentiasa bersifat garang dan tegas kerana tidak mahu pembantu itu melampaui batas di dalam rumah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada tuan yang bertanya tadi. Bila kita sebut tentang isu bersosial, mungkin berWhatsApp ke kan, mungkin waktu cuti. Betul. Kan, itu bagus juga majikan berikan waktu cuti tertentu, hari Minggu dan sebagainya. Kalau makan dekat luar tu beli wagyu contohnya, kan, mahal tu. Janganlah lupa belilah sikit. Betul. Kan, apa-apa tu untuk dia punya pembantu rumah contohnya. Betul. Jadi ada kesantunan, ada kebaikan dekat sana. Maka Nabi SAW memperlihatkan tentang perkara ini. Maksudnya Nabi bagi kebebasan. Maksudnya kebebasan yang terpimpin. Kalau contoh dia, maksudnya dia akan tahulah kalau balik sampai malam ke, dia pula jadi apa? Jadi seperti mana individu ada dalam rumah tu kan. Seperti mana anak-anak tu anytime keluar masuk, yang tu tak sepatutnya lah. Maka kita kata di sana bagi peluang, tak ada masalah. Mungkin dia nak berhubung dengan mak ayahnya mungkin dan sebagainya, mungkin nak pergi keluar duit, nak beli barang-barang keperluan sebagai contoh. Maka di sana ada, paling penting minta izin lah kepada dia punya majikan. Dan tidaklah kita nak kawal 100%, tapi daripada sudut kerjanya beres, daripada sudut akhlaknya baik, kemudian daripada sudut kalau mungkin kualiti ibadahnya bertambah sebagai contoh. Itu daripada sudut pandang agama Islam kita. Kemudian daripada sudut ketegasan. Tegas ni dia tegas yang bertempat lah. Sebab tu dalam hadis sahih riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an qat wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahid fi sabilillah, illa ayyujahid fi sabilillah, atau kama qala Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas menyatakan Nabi tak pernah pukul sedikit pun, Nabi tak pernah pukul wanita, Nabi tak pernah pukul pembantu, melainkan ada melainkan tu, melainkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya musuh dan sebagainya lah. Nabi SAW akan perangi dan perkara-perkara yang berkaitan. Baik, daripada hadis ni kita dapat lihat bahawa sebenarnya ada tempat tertentu Nabi akan berkeras, ada tempat tertentu Nabi SAW akan image lah kan. Ada tempat tertentu Nabi akan berlembut. Jadi daripada sudut ni kita tak wajarlah asyik nak marah je kan. Betul. Asyik nak lepas tangan je. Tak sesuai. Sebab Nabi SAW ada tempatnya. Maksudnya kalau di sana selagi mana tidak ada kemungkaran. Sebab Nabi perang tu kerana ada kemungkaran. Betul. Ada kesalahan, ada kesilapan yang perlu diperbetulkan. Maka pada waktu tu tidak ada masalah untuk kita bertegas. Tapi kalau daripada awal pun kita nak bertegas selagi mana tak membebankan dia. Betul. Yang tu pun ada ruang daripada sudut perbincangan syarak. Jadi tengok keadaan, tengok masa, tengok tempat, tengok situasi, maka yang tu ada tempat perlukan kepada ketegasan, ada tempat yang kita boleh jadi macam kawan-kawan, jadi sahabat kita. Betul. Yang mana dengan sebab tu mungkin rasa kasih sayang, rasa persaudaraan. Sebab tu Nabi sebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari, na'am hum ikhwanukum, ya mereka seperti saudara-saudara kamu. Jadi situ ada kesantunan. Betul. Dan di sana ada ketegasan dan diseimbangkan di antara keduanya berdasarkan keadaan dan tempatnya. Wallahu a'lam. Dan berikutnya Ustaz, mungkin sebagai soalan terakhir kita boleh raikan pada pagi ini, Hana Wancik di Facebook Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam situasi yang bagaimanakah suami perlu menyediakan pembantu rumah untuk isteri dan hubungan ihsan dengan pembantu rumah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu jangan keliru, dan mungkin sedikit kita kata kesimpulan ringkas daripada yang bagi Ustaz dan juga jawab persoalan yang diajukan Ustaz.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Hana soalan penutup akhir pada program kita pagi ini. Jadi kalau kita lihat daripada sudut pandangan para ulama, Syekh Dr. Muhammad Zuhairi dalam kitab Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i disebut oleh Syekh Mustafa Di Al-Bugha, disebut oleh Syekh Muhammad Ali Syurbaji dan disebut juga oleh Syekh Mustafa Al-Khan di dalam kitab mereka Fiqh Minhaji Mazhab Syafi'i juga menyatakan bahawa jika isteri memang sebelum berkahwin dengan kita, lelaki dah memang ada pembantu rumah. Maka pada waktu tu atas dasar ihsan, sifat yang baik, boleh diteruskan perkara itu untuk bersifat ihsan, bukan sekadar pembantu tapi kepada isteri. Itu satu keadaan. Keadaan yang kedua kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bila mana memerlukan pembantu rumah adalah memang keperluan. Memang perkara yang memang kita kata tak boleh nak elakkan dan memang berhajat kepada pertolongan, bantuan daripada orang luar, tenaga luar untuk membantu kesinambungan rumah tangga kita. Tapi kita kata tadi tidak 100% lah urusan anak, urusan memasak tu sekali-sekala bak kata setengah-setengah suami kan. Nak juga rasa air tangan isteri contohnya kan. Jadi kalau ada setengah orang dia jaga bak tu. Dia kata yang lain semua bak basuh apa semua, tapi bak masak ni saya kena masak. Tak boleh bagi pembantu rumah. Kerana yang ni anak nak makan, suami air nak makan, air tangan dan sebagainya. Maka itu satu benda yang baik yang sangat diberi pengiktirafan dalam Islam kita. Dan kemudian juga adab-adab dan sebagainya itu merupakan satu perkara yang kita tak boleh langgar. Hukumnya berkaitan dengan aurat, hukum berkaitan dengan hubungan khalwat, hukum juga berkaitan dengan apa-apa saja isu-isu ketenteraman ataupun berkait juga dengan isu-isu hubungan persaudaraan kita ataupun hubungan kita dengan pembantu rumah kita. Jadi semua tu kena tengok daripada pelbagai sudut dan secara kesimpulannya pada pagi ini alhamdulillah kita dapat tengok sikit beberapa hukum yang berkaitan. Jadi mudah-mudahan kita belajar terus menuntut ilmu dan kita tahu setiap tindak tanduk yang kita buat di sana ada hukum yang kita perlu tahu, yang wajib kita ikut dan itu adalah panduan ikut kita sunnah Nabi dan juga daripada Al-Quran. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat insya-Allah. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan alhamdulillah jazakallah khair kepada Fadil Ustaz atas perkongsian yang cukup menarik pada pagi ini untuk topik kita fiqh pembantu rumah dan mungkin kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa ringkas. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz sekali lagi dan esok sebagaimana biasa jam dan juga waktu yang sama kita akan bersama dengan Da'i Luqman dan juga Al-Fadhil Ustaz Zur Ramli Muhammad Razali untuk topik Hindun binti Utbah. Dan jam dan juga waktu yang sama. Terima kasih atas tontonan anda. Jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.